Baik, saya nak bercerita malam ni isu berkenaan dengan pembebasan Zahid. 47 kes digugurkan sewaktu defense stage. Sewaktu pembelaan. Setengah-tengah pembelaan, tiba-tiba prosecutor jatuh, maksudnya gugurkan kes. Gugurkan kes. So, dalam pengguguran kes tersebut, prosecutor kata bahawa banyak evidence baru yang muncul yang perlukan siasatan, dakwaan-dakwaan baru yang akhirnya perlukan siasatan, di mana bila dia orang teliti dakwaan sebelum ini dan siasatan sebelum ini separuh masa. Semalam saya bawa video, saya komen pasal UKSB, kes Zahid yang sebelum ini yang dibebaskan pada zaman Perikatan Nasional Memerintah. Saya tak emosional, saya rasional melihat kes tersebut dan saya teliti satu persatu dan saya buat analisa kenapa dia dibebaskan dan akhirnya saya kata kenapa saya setuju dia dibebaskan pada PN memerintah. Saya tak pernah kata pada waktu itu kerana Zahid bersama dengan PN, UMNO bersama dengan PN, saya kata, tengok inilah dia PN yang cuba nak membuang kes Zahid padahal dia bersalah. Saya tak kata macam tu. Malam ni saya akan share balik tahun 2022, 24 September, saya buat video tersebut, saya analisa kenapa Zahid dibebaskan dan saya kata saya setuju. Dan saya kata kesilapannya pada pihak penyiasatan dan pihak pendakwa raya yang tidak teliti dalam mengemaskan kes tersebut sehingga Zahid boleh terlepas. Dan saya kata, tidak bermakna Zahid tak melakukan perkara tersebut. Tidak bermakna dia melakukan juga perkara tersebut. Evidence tak cukup nak membuktikan dia bersalah. Itu kes 2022. Masuk kes 2023, 47 pertuduhan, dia dilepas tanpa dibebaskan. Tiba-tiba orang bising. Yang kes 2022 dahulu, masa dia dilepas dan dibebaskan, kenapa pada masa itu tak ada orang PN bising? Tiba-tiba zaman sekarang ni ada orang bising. Pada masa itu kan dia bersama dengan Perikatan Nasional, tarik sokongan dia, kolaps kerajaan. Kenapa masa itu Perikatan Nasional tak bising, tiba-tiba sekarang bising? Sebenarnya kedua-dua kes ini berkaitan kerana kumpulan yang menyiasat itu kumpulan yang sama walaupun bukan orang yang sama. Kesimpulan daripada kes Zahid adalah SPRM, prosecutor tidak kemas dalam membuat siasatan dan merumuskan siasatan tersebut. Itu kesimpulan dia. Tapi dalam masa yang sama, zaman sekarang ini, Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan Madani ini telah membebaskan siapa? Muhyiddin Yassin. So, bab Muhyiddin Yassin, tak ada siapa buat komen, tuan-tuan. Tak ada siapa daripada Perikatan Nasional kata ini adalah kejam, ini ada konspirasi. Oh, tapi sebaliknya mereka bersorak. Ya, nampak sangat dia tidak bersalah. Padahal kes yang Muhyiddin Yassin itu sebenarnya lagi teruk, lagi jelas pembuktian dia berbanding kes Zahid. Dan malam ini saya nak comparekan kedua-dua kes itu dan kenapa saya kata Muhyiddin Yassin kes dia akan kena sekali lagi dan kenapa kes Muhyiddin Yassin ini lebih jelas berbanding dengan kes Zahid. Dan saya akan ambil contoh terbaik daripada Datuk K. Dan ini merupakan kes Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin dilepas dan dibebaskan. 4 tuduhan kedudukan guna suapan 232.5 juta. Presiden bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dilepas dan dibebaskan. Apa maksud dilepas dan dibebaskan is discharge amounting to acquittal. Dia tak boleh kena charge di atas pertuduhan yang sama lagi. Hari ini atas 4 pertuduhan. Kita tengok sementara itu apa yang berlaku pada Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Zahid dilepaskan tanpa dibebaskan daripada 47 kes pertuduhan. Berbanding dengan kes Muhyiddin Yassin tadi, sebaliknya Ahmad Zahid dilepas tanpa dibebaskan. Kes Muhyiddin Yassin dilepas dan dibebaskan. Kedua-duanya berlaku pada zaman bila, tuan-tuan? Kedua-duanya pada zaman Pakatan Harapan Memerintah. Kedua-duanya berlaku pada zaman Pakatan Harapan Memerintah. Isunya adalah kenapa yang satu, yang mana lebih bagus is, of course, dilepas dan dibebaskan. Itu lebih bagus, lebih tinggi. Dia discharge amounting to acquittal, DAA. Dilepas dan dibebas. Artinya, kalau selepas ini, pembuktian baru dijumpai, dia tak boleh kena charge. Dilepas tanpa dibebas, itu kes Zahid. Kalau ada bukti baru, selepas ini, dia boleh kena panggil dan kena charge balik. Berbandingkan Muhyiddin Yassin, tak boleh kena charge dah. Tapi boleh dirayu. Dan dalam rayuan tu saya kata, kesimpulan dia kena rayu juga discharge amounting to acquittal ni, lepas dia bebas, kena minta supaya hakim kata tak.
dilepas tanpa dibebas. Biasanya kalau ada kes yang defektif di dalam charges dia, cacat dalam pertuduhan, hakim akan menjatuhkan hukuman dilepas tanpa dibebas. Sebab nanti pendakwa raya boleh amend balik charges tersebut dan dakwa balik. Dan kesimpulan saya boleh kata, dia lepas 4, tapi dia ada lagi 3 pertuduhan, iaitu penggubalan wang haram. Yang tu dia tak akan lepas. Dan tuan-tuan, lawyer bagi Muhyiddin Yassin dan lawyer bagi Zahid Hamidi orang yang sama, tepotek. Lawyer yang sama. Dia kata, Muhyiddin Yassin nanti yang 3 kes tu akan lepas. Tak. Dia tak akan lepas sebab dia charges dia berbeza. Isunya sekarang ini adalah isu charges, pertuduhan. Pertuduhan Muhyiddin Yassin tu tak lengkap berbanding dengan pertuduhan apa orang kata pada 4 pertuduhan berbanding dengan what do you call that, penggubalan wang haram yang lebih lengkap. Dan kalau tidak lengkap sekalipun, akhirnya dia boleh patah balik kepada DPP dan DPP boleh betulkan balik. Tak ada isu. Tak ada isu sebenarnya. Okay, so kita akan tengok. Saya ulang balik benda ni supaya tuan-tuan nampak apa yang saya nak bawa. Baik. Okay. Lepas tu baru saya baca komen-komen orang lain. Sekejap. Okay, saya ulang balik apa saya sebut malam tadi berkenaan dengan kes Al-Kebudi dan kenapa dia boleh bebas. Dan 11 alasan yang dikemukakan oleh Peguam Negara untuk menggugurkan kes tersebut. Dan saya tak kata saya membela kes Zahid ni. Ini adalah apa yang diputuskan oleh Peguam Negara, oleh Badan Kehakiman, oleh pihak berwajib. Ini bukan saya. Yang kau bagi tembak aku ni kenapa? Oh, jadi kau setuju? Tak. Bukan malah saya baca dia punya judgement dia. Saya kata saya setuju. Kerana apa? Okey, tuan-tuan kita tengok. Baik. Pertama, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang Berhormat Datuk Colin Lawrence Serqueira yang telah membuat perintah dilepas tanpa dibebaskan terhadap kesemua 47 pertuduhan. Gambaran tindakan. Dalam keterangan bersumpah di dalam mahkamah, beliau, Zahid, mengatakan bahawa Tun Mahathir, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, telah memanggil Zahid dan memberi arahan dengan nada yang tegas kepada anak guam kami untuk membubarkan UMNO atau dia akan menerima sebarang akibat sekiranya arahan Mahathir tidak dipatuhi. So, pada waktu itu, lebih kurang pada bulan bila? Jun. Benda ini berlaku pada Jun 2018. Anak guam Zahid Hamidi enggan tunduk kepada ugutan Mahathir dan pada 2 Julai, Jun tadi dia dipanggil, bubarkan UMNO. 2 Julai dia telah dipanggil oleh SPRM. Dia tak nak. Terus dia dipanggil oleh SPRM dan disiasat. Kemudian pada 19 Oktober dia terus didakwa. Jun dipanggil Mahathir, bubar UMNO, dia kata tak nak. Sekarang ini kita tengok, pada Mei 2018 kita menang. Jun Mahathir jadi Perdana Menteri. Mei, Jun dia panggil Zahid minta dibubarkan UMNO. Julai dia tak nak, Julai dia kena siasat SPRM, Oktober dia kena dakwa. Daripada tarikh dia dipanggil tu sehinggalah Oktober dia didakwa, hanya 4 bulan saja mereka mengambil masa nak dakwa dia. Kes sekompleks apa orang kata, penyalahgunaan kuasa ni bukan semudah itu kalau kita nak jatuhkan hukum. Bukan semudah itu. Kalau kita tengok kes Muhyiddin Yassin sekalipun mengambil masa, itu pun tuan-tuan, itu pun defektif dia punya charges. Cacat dia punya pertuduhan tu. Surat SPRM kepada AGC. Akhirnya kenapa? Okay. Ni kena nak cerita ni. Kenapa pendakwa raya mengatakan bahawa kena jatuhkan kes ini? Nak salahkan 100% pendakwa raya pun tak boleh. Nak salahkan 100% pendakwa raya pun tak boleh, tuan-tuan. Kenapa? Sebab ada satu surat telah dihantar oleh SPRM kepada AGC. AGC ni apa? Peguam Negara lah. AG Chambers. Okay? AG. Okay. Pada bila? 20 Februari. SPRM menyatakan, SPRM berpendapat bahawa penting untuk siasatan lanjut dibuat agar kes pendakwaan lebih kukuh dan SPRM sudah pun mula mendapatkan petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti baharu. Petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti baharu. Siasatan yang lebih menyeluruh adalah amat penting agar pasukan penyiasat
dan pihak pendakwaan tidak dikecam oleh orang awam dan dituduh melakukan pendakwaan terpilih, selective prosecution. Terutama selepas kes baru-baru ini terhadap Tan Sri Shahir Samad, di mana pegawai penyiasat telah mengaku di mahkamah semasa disoal balas sewaktu perbicaraan bahawa pertuduhan telah dikemukakan sebelum siasatan lengkap sebagaimana yang telah berlaku dalam tindakan mahkamah tersebut. Dalam kes Tan Sri Shahir, dia adalah dituduh sebelum siasatan lengkap. Siasatan yang tidak lengkap ini telah menyebabkan reputasi SPRM selaku pasukan penyiasat dan Jabatan Penerangan Negara selaku pasukan pendakwaan tercemar di mata masyarakat. Demi menjaga nama baik dan reputasi kedua-dua agensi, wujud keperluan untuk proses merekodkan beberapa keterangan daripada saksi-saksi dan mengumpulkan lagi bukti-bukti bagi mengesahkan petunjuk-petunjuk yang SPRM perolehi sebelum ini dilakukan. Dan SPRM memberi jaminan kepada Peguam Negara bahawa akan dijalankan secara menyuruh tanpa rasa takut dan pilih kasih, no fear or favor, serta lebih objektif. Sehingga ke akar umbi, no stones will be left unturned akan dijalankan. No stones will be left. Okay? Dalam menjalankan siasatan tersebut. Bermaksud apa, tuan-tuan? Bermakna dalam penyiasatan yang berlaku ni, dia ambil contoh Tan Sri Shahir Samad punya kes yang dikatakan ada kes salah guna kuasa. Dalam kes tersebut, badan penyiasat, ada seorang pegawai penyiasat ditanya, adakah kamu telah mendakwa sebelum kes ini habis disiasat? Dia kata, ya. So, bagaimana pendakwaan itu terlalu tergesa-gesa sedangkan kes itu masih lagi belum habis disiasat? Saya kata ini berbalik kepada Tun Mahathir Mohamad. Sewaktu dia menjadi Perdana Menteri, taktik ini digunakan oleh dia dan Bersatu untuk nak menjatuhkan UMNO pada waktu itu dan memastikan UMNO terus berkubur. Tuan-tuan, dia macam ni. Kita bercakap soal reformasi dan keadilan. Parti kita sendiri pun nama keadilan. Bila kita adil, tuan-tuan, kita kena adil pada semua orang termasuk musuh kita. UMNO itu musuh kita. Tapi perlu tak kita berlaku adil kepada dia? Ya, kita perlu berlaku adil kepada dia. Dan saya bawakan, tuan-tuan, buktinya bahawa saya tak pernah, orang kata apa, berat sebelah dalam mengemukakan pendapat saya. Kalau saya kata bahawa benda itu benar, saya kata benda itu benar. Kalau saya kata benda itu tidak benar, saya kata benda itu tidak benar. Dan benda ini saya buktikan pada tahun 2022. Apabila satu lagi kes Zahid melibatkan lebih 40 juga kes dikatakan rasuah dan salah guna kuasa oleh Zahid Hamidi pada waktu itu. Saya antara orang yang menganalisa keputusan UKSB. UKSB pada waktu itu, kalau tuan-tuan ingat lagi, UKSB, di mana dalam UKSB beliau didapati beliau didapati tidak bersalah. Tidak ada prima facie, bukan tidak bersalah, tidak ada prima facie kepada kes tersebut. Saya analyse pada waktu itu. Kenapa tak ada prima facie? Apa yang menyebabkan kes Zahid sampai tak ada prima facie? So, saya pun menganalisa dan saya buat video saya pada waktu itu dan tuan-tuan boleh view video saya sebenarnya. Baik, saya tunjukkan video tersebut. Mari kita sama. Masa itu Raya pegawai Maybank. Dia panggil pegawai Maybank, dia bawa dikeluarkan tunai, betul, Saidi ambil. Saidi bawa, orang yang Saidi bawa tu dipanggil jadi saksi, yang saksi bawa duit tu. Sampai ke situ, jumpa Rizal. Rizal datang bagi saksi. Dalam kes 1.5 juta, dia orang ada di dalam rumah Rosmah di Langgak Duta. Dia orang letak beg. Masa itu Ryan pergi ambil gambar beg tersebut. So, dan memang adalah, maksudnya pembuktian itu ada. Tetapi dalam kes ini, hakim kata, saya baca penghakiman dia kata, hakim kata, tiada rakaman CCTV dikemukakan di mahkamah. Pemandu tidak dipanggil, driver dia. Pengawal tidak dipanggil. Kan Zahid itu kan ada dia punya pengawal. Anggota polis tidak dipanggil. Slip transaksi touch and go tidak dikemukakan. Log panggilan telefon dan mesej kepada Zahid juga tidak dikeluarkan, katanya. Dalam kes Rosmah, dia berkata saksi dipanggil oleh pendakwa raya termasuk individu mengambil wang dan kaki tangan bank, manakala cek bank turut dikemukakan sebagai bukti. Bukti tidak langsung seperti yang ditengahkan dalam kes Rosmah, semuanya tidak ada dalam kes ini. Kenapa?
Itu yang jadi persoalan kita. UKSB kata, ini bukan tugas hakim. Tugas hakim menilai bukti dan datang dengan pembuktian. Tugas hakim, dengan keputusan. Dia menilai bukti. Dalam kes ini, bukti-bukti yang, sebab ini circumstantial tuan-tuan. Tiba-tiba ada orang kata, saya bagi duit kat Iswardi, 1 juta ringgit. Iswardi, kenapa bagi Iswardi? Sebab saya dapat projek daripada Iswardi, di mana Iswardi adalah CEO syarikat tersebut. Saya pun kena tangkap. Lepas saya kena tangkap, saya disoal siasat. Oh, kamu terima duit 1 juta Saya kata, mana ada saya terima duit 1 juta? Siapa kata? Oh, si Fulan bin si Fulan kata. Itu dia kata. Apa bukti? Ada tak duit itu dia keluarkan? Ada tak CCTV kata saya terima duit tu? Ada tak bank ni semua? Ada tak? Jawapannya tak ada. Kenapa tak ada? Nah, contoh kes saya, kalau tak ada maka saya boleh dibebaskan. Macam mana nak buktikan yang Zahid terima duit itu? Dia kata dia datang rumah Zahid. Pendakwa raya tak bawa pun bukti CCTV yang ada kereta dia masuk, hantar duit, keluar. Mesti ada CCTV kan? Yang dia bawa envelope ke whatever lah, dia datang rumah tu pada tarikh-tarikh yang demikian. Tak ada Dan saksi-saksi ni pun unreliable. Mula-mula dia kata tulis monster, lepas tu tak. Akhirnya dia tolak ledger tu. So bukti-bukti yang macam mana dalam kes Rosmah tu tak ada tuan-tuan. Diorang tak kemas. Dalam nak dakwa Zahid, diorang tak kemas. Kalau saya lah yang jadi pendakwa raya ni tuan-tuan, kita jangan tinggalkan satu pun. Kalau boleh semut tu boleh panggil semut, kita panggil dia saksi. Kalau boleh malaikat kita panggil dia saksi tuan-tuan. Di dalam kes ni 40 pertuduhan, 18 saksi dia bawa. 18 dia saksi dia. Kan? Sedangkan dia kata dalam itu, dia kata dia terima duit. Hakim berkata Nicole seorang warga Cina bekerja dengan subkontraktor memainkan peranan. Dia kata dana itu daripada Nicole. Mula-mula dia orang tiga-tiga ni kata dana itu daripada UKSB. Lepas tu tiga-tiga tu tukar kenyataan. Dia kata dana itu datang daripada Nicole, daripada Nicole Tan, daripada apa orang kata, daripada overseas, daripada Hong Kong. Kemudian dia kata dua penggurup wang yang telah diosal siasat dan keterangan mereka direkodkan. Okey, bila dia transfer duit itu, dia transfer secara tunai, dia ambil. Dia melalui dua money changer, penggurup. Penggurup wang ni, money changer ni, okey, dia punya statement dia ambil. Tetapi tak ada dipanggil sebagai saksi pun dalam kes ini. Why? Question is, why? Kenapa? Kenapa tak dipanggil sebagai saksi tuan-tuan? Sebab tu saya kata, dia bukan isu bersalah tu. Dia macam kes contohnya, dia tak bersalah macam kes saya tadi lah, contoh. Dia tak boleh buktikan satu hal, tapi bukan bermakna duit itu tidak berlaku transaksi. Tapi dia tak boleh nak buktikan. Kerana apa? Masa untuk mereka nak datang dengan bukti itu, tak berjaya nak bawa bukti tersebut. Bukan tak berjaya, tak bawa pun. Saksi-saksi itu ada, tapi mereka tak bawa. Dia keluar duit daripada penggurup wang, money changer, tak ada. Patutnya panggil lah Bank Negara Malaysia. Takkan duit banyak-banyak macam tu tak ada, tak melalui money changer, tak alert Bank Negara. Contoh, kalau tak melalui pegawai bank pun, takkan tak ada SMS, WhatsApp. Okey, mungkinlah tak ada. Call, mungkin tak ada. Sebab Zahid ni mungkin bijak. Semua. Sebab masa dalam kes dia orang cerita ni, masa dia bagi duit ni pun tuan-tuan, dia bagi duit dalam keadaan Zahid tak ada tau. Dia letak atas meja. Ni dia cerita saya baca. Dia kata, dia orang datang rumah Zahid, dia letak atas meja. Licik. Sangat licik. Mungkin CCTV dah tutup, saya tak tahu. Tapi tak pernah tender evidence tu. Kenapa tuan-tuan? So kita dengar komen Peguam Negara. Yes, your team delivered. Baik. Ini kes saya komen, kes Zahid tahun 2022, 24 September, 21 September beliau dibebaskan. Pada 21 September, Zahid didapati dalam kes UKSB tidak ada prima facie. Zaman Perikatan Nasional memerintah. Pada zaman itu, UMNO bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional membentuk kerajaan pengkhianat pada waktu itu. Adakah saya emosional kerana PN membebaskan Zahid?
Tak. Saya objektif. Saya tengok satu persatu. Dan kesimpulan saya kata prosecutor dan juga terutama badan penyiasat tidak kemas dalam siasatan mereka. Kemudian saya macam suspicious. Saya kata, kalau kes itu dia boleh lepas, saya risau kes yang ini boleh lepas juga sebenarnya. Kalau kes yang UKSB ni boleh lepas, saya risau kes ini dia boleh lepas. Kerana apa? Nampak macam benda itu terlalu, macam mana dia kata? It was so stupid. The mistake was so stupid. Kalau bukan sebab pendakwa raya ataupun SPRM tu bodoh, bukan. Don't get me wrong. Tetapi saya nampak kerja mereka terlalu tergesa-gesa. Seolah-olah tergesa-gesanya mereka ini, mereka memang sengaja seolah macam dah dipaksa. Kau kena juga pastikan bahawa Minah, Mamat ni semua, Zahid ni semua ni, kau kena tangkap. Tapi dia orang korup, wajar nak kena tangkap. Ya, saya setuju kalau mereka korup, tangkap pada perkara yang kita boleh buktikan kekorapan mereka. Macam kes Muhyiddin Yassin. Dalam kes Muhyiddin Yassin, tuan-tuan, 200 lebih juta itu diakui sendiri oleh Muhyiddin Yassin, oleh audit Bersatu, telah masuk ke dalam akaun Bersatu. Diakui. Mereka tidak pernah menafikan bahawa duit itu masuk dalam akaun Bersatu. 200 lebih juta daripada antaranya Buhari Equity. Dan pada waktu itu, Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri yang mempunyai kuasa untuk memberikan pembatalan pelepasan cukai kepada Yayasan Buhari. Dan dikatakan bahawa beliau mengatakan kalau nak batal, kena bayar kepada Bersatu, masukkan derma ke dalam Bersatu, 100 juta ringgit. 200 juta ringgit pada waktu itu. 200 million. If I'm not mistaken, 200 million. Lebih kurang macam tu. Which Bersatu Buhari Equity oblige. Dia orang masukkan 200 juta dalam akaun. Adakah duit itu telah dimasukkan dalam akaun? Ya. Adakah Muhyiddin Yassin mempunyai kuasa sebagai Perdana Menteri untuk nak membatalkan pengecualian cukai Yayasan Buhari? Ya. Adakah daripada pembatalan cukai itu, maka duit itu dimasukkan? Berkemungkinan ya. Tapi sebab tak masuk bicara lagi, kita tengoklah nanti perbicaraan. Jadi kenapa Muhyiddin Yassin dibebaskan? Charges, pertuduhan yang mula-mula sekali ada defektif. Saya dah pergi dengar saya punya live hari tu. Saya ulas perkara ini. Kenapa defektif? Yang mana tak betul? Dan kenapa saya kata kena panggil senior lawyer? Nak device benda tu senior lawyer, tolonglah. Tuan-tuan, kes ni nak cerita. Kes Rosmah, kes Najib. Tahu tak siapa senior lawyer yang dipanggil untuk nak kes Rosmah dan Najib? Ram kapal, mendiang ram kapal. Siapa dia? Siapa dia is? Kalau korang dalam bidang undang-undang, korang kenal siapa mendiang ram kapal ni? One of the leading judges in Malaysia adalah mendiang ram kapal. Bagi saya equivalent, sama level dengan Lord Denning di UK. Dia punya judgement, dia memang out of the box. Dia dipanggil, akhirnya dua-dua ni dia bersalah. Sebab dia teliti satu persatu kat mana. Tak nak ada macam peguam bela boleh nak sebut ini, sebut itu. Tak ada. Penelitian itu. Siapa ram kapal? Ram kapal ni bekas orang kapal pula. Ram kapal. Gopal Sri Ram. Saya sebut ram kapal tadi. Gopal Sri Ram. Gopal Sri Ram ni adalah senior judge. Bekas hakim Mahkamah Persekutuan. Lama di dalam Mahkamah Rayuan sebab dia suka melawan. Orang lain buat jawapan A, dia akan buat jawapan B. Dia selalu dissenting dia punya jawapan dia. So akhirnya saya kata, apa yang menyebabkan saya rasa perkara ini adalah betul, dia satu injustice, tuan-tuan. Saya bagi satu contoh, ada salah satu pertuduhan. Okey, adakah duit itu dikeluarkan daripada akal budi? Akal budi ni apa is? Akal budi ni yayasan di bawah Zahid Hamidi. Okey, di bawah Zahid Hamidi. So, ni cerita Datuk K. Ni dalam mahkamah, saya bawa, ada boleh baca surat khabar, dia ada cerita ke ni. Di dalam mahkamah, apa yang berlaku? Pada waktu itu, Datuk K nak bawa kawan partner dia sebab ada satu projek berkaitan dengan arang batu dengan TNB. Syarat untuk nak supply arang batu tu, kena ada modal berbayar 10 juta. Kena ada modal berbayar 10 juta ringgit. Pada masa itu, dia ada 5 juta je.
Jadi Datuk K bawa lah kawan dia ni, partner dia ni, bukanlah partner, kawan dia, pergi jumpa dengan Datuk Zahid. Dia kata, Datuk Zahid, boleh tak tolong kurangkan syarat tu jadi 5 juta? Boleh tak kurangkan jadi 5 juta? Bila kurang jadi 5 juta, bolehlah kami masuk tender tu. Dia kata, tak boleh, itu adalah prosedur. Macam ni lah dia kata. Berapa kamu perlu? Kami perlu dalam 10 juta lah kan, untuk tender tu. Kalau 5 juta adalah kami, kalau 10 juta adalah. Macam ni lah. Saya keluarkan duit duit akal budi. Saya labur dalam company kamu sebanyak 10 juta. Lepas kamu dah lepas tender tu semua, kamu bayar balik 10 juta itu pada saya dengan dividen. So akhirnya Datuk K menerangkan di dalam mahkamah, dia kata saya bayar balik 10 juta tersebut dan saya bayar dengan dividen 60,000. Dan ini disebut di dalam mahkamah. Dekat mana? Ni Datuk K pada 20 hari bulan Ogos ni. Ahmad Zahid beri pelaburan 10 juta bukan pinjaman Datuk K. Datuk K ni siapa? Datuk K, suami Datuk Siti Nurhaliza. Okey. Ahli Perniagaan Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwan memberitahu mahkamah bahawa dana 10 juta daripada Datuk Zahid kepada Ahli Perniagaan Datuk Wasi Khan bukan berbentuk pinjaman, sebaliknya pelaburan. Saksi pembelaan ke-8 yang lebih dikenali sebagai Datuk K berkata, ketika prosiding bela diri kes pecah amanah rasuah dan pengubalan wang haram puluhan juta ringgit milik Yayasan Akal Budi membabitkan timbalan Perdana Menteri. Menurutnya, sekitar 2015, Wasi Khan atau Wasiu Zaman Israr bertemu dengannya dan menyatakan hasrat menubuhkan satu syarikat pembekalan arang batu di Indonesia. Syarikat berkenan memerlukan modal berbayar 10 juta untuk memenuhi syarat minimum TNB. Beliau menyatakan hasrat supaya Zahid sampul tangan, meminta mengurangkan modal kepada 5 juta katanya. Bagaimanapun, Khalid berkata Presiden UMNO tidak berbuat demikian kerana campur tangan dalam urusan dan polisi yang telah ditetapkan oleh TNB merupakan satu kesalahan. Khalid berkata pada akhir perbicaraan Ahmad Zahid bersetuju untuk terlibat dengan membantu menyediakan dana sebanyak 10 juta sebagai pelaburan. Okey. Menurut tujuan asal pertemuan itu bukan meminta wang, tetapi Zahid dengan rela hati tanpa diminta menyata untuk melabur di dalam projek ini. Ketika soal balas oleh Timbalan Pandakwaraya, Datuk Muhammad Dusuki Mohtar, saksi tersebut berkata, pelaburan jutaan ringgit itu bukan berbentuk dakwaan kerana ia memang digunakan untuk melayakkan syarikat dalam tender tersebut. So Dusuki tanya, jumlah 10 juta adalah amount yang banyak. Setuju dengan cadangan saya? Ya, banyak, jawab Khalid. Sebab jumlah itu yang kita tiada. Dusuki kata, seeloknya Datuk Seri pinjam saja daripada bank, bukan daripada tertuduh. Khalid kata, saya sebagai bekas pegawai bank merasakan mereka pihak bank tidak akan beri pinjaman jika melibatkan isu tersebut. Dusuki berkata, bagaimana Datuk Seri tahu yang tertuduh ada 10 juta? Khalid, pertamanya beliau merupakan ahli korporat, usahawan dan bekas ahli perbankan. 10 juta bagi saya cukup banyak, tapi bukan pada Datuk Seri Zahid. Datuk Seri tahu 10 juta itu daripada sumber mana? Dia tanya. Khalid jawab, saya tidak tanya. Khalid memberikan keterangan dalam kes itu. Dalam kes ini, tuan-tuan, apa yang berlaku? Apa yang berlaku dengan 10 juta tersebut? Apa yang berlaku dengan 10 juta tersebut? Okey. Akhirnya, ahli perniagaan Datuk Seri Khalid mengatakan jumlah wang 10 juta itu dikembalikan berserta faedah sebanyak RM69,722.65 kepada yayasan itu. Jadi adakah itu dikira satu penyalahgunaan kuasa? 10 juta tu memang keluar sebagai pelaburan dan yayasan tertakluk kepada salah satu tukar yayasan dalam melabur dan duit itu telah dikembalikan. Itu antara lain, dia banyak lagi pertuduhan. Itu salah satunya. Jadi macam mana kita nak kata benda itu sebagai salah guna kuasa? Ataupun apa orang kata what do you call that? Criminal breach of trust lah, pecah amanah. Macam mana kita nak kata benda itu sebagai pecah amanah? Dia keluarkan duit itu dalam bentuk pelaburan, duit itu dikembalikan dalam Yayasan Akal Budi dengan dividen dia sekali. Itu baru satu kes, ada banyak kes yang lain. So akhirnya daripada AGC itu, AGC mendapati bahawa ada something wrong dan representation didapati bahawa ada banyak perlu lagi perkara diteliti. Now, timbul persoalan. Kenapa tak terus je kes tu? Ada yang tanya saya, kenapa tak terus je kes tu? Biar je lah, biar mahkamah menentukan. Biar mahkamah lah menentukan bersalah atau tak bersalah. Teruskan je lah kes tu, kan senang. Dia macam ni, tuan-tuan. Kalau diteruskan kes itu, kemudian didapati bahawa bukti-bukti itu tidak mengarah kepada bersalah. Kes tu dah dan bukti baru tak boleh dibawa lagi lepas tu. Bukti baru dah tak boleh bawa lagi dah. Habis dah kat situ. Sebab dah diputuskan oleh mahkamah. So rayuan nanti hanya kepada kesilapan dalam hakim,
yang trial judge ataupun kepada hukuman. Kalau ada perbicaraan. Kalau dia dapati tidak bersalah, tak boleh bawa bukti baru. Tapi dalam keadaan sekarang, dia hentikan. Kenapa? Kita dah baca tadi. Kerana ada nampaknya terdapat bukti-bukti baru yang mungkin boleh dibawa selepas ini. Adakah akan dibawa? Kita tengok. Kita tak tahu. Dan saya nampak bahawa selepas UKSB hari itu, kes ini pun adalah satu kes yang bagi saya diadakan dalam keadaan terlalu tergesa-gesa. Dan yang peliknya tuan-tuan, ini nak cerita pelik Tuan-tuan tahu tak siapakah pegawai SPRM pada tahun 2018 yang dilantik oleh Mahathir sejurus selepas beliau mengambil alih kuasa? Okay. Ada yang kata Latifah Koya. Latifah Koya dilantik 2019. Latifah Koya dilantik 2019. Saya pun bila saya search tadi baru saya jumpa. Rupanya bukan Latifah Koya. Dia seseorang bernama Syukri Abdul. Okey, kita baca. Syukri Abdul ni angkat sumpah sebagai Pesuruhjaya SPRM pada Julai 2018. Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul mengangkat sumpah jawatan Ketua Pesuruhjaya di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Dan pada 17 dan bagi dia memperkenankan pelantikan Syukri sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM bagi tempoh 2 tahun iaitu 18 Mei sehingga 17 Mei 2020. 2018 hingga 2020. Namun begitu, tahun depan dia, setahun kemudian, tak sampai 2 tahun, Syukri tampil beri penjelasan tamat kontrak awal. Tak sampai setahun tuan-tuan. Bekas Suruhanjaya tampil memberi penjelasan. Menurutnya pengumuman dibuat selasa lalu dibangkit dengan niat ikhlas. Saya mengambil keputusan untuk membendekkan kontrak secara ikhlas. Tetapi banyak komen negatif di media sosial yang memburukkan saya. Kan? Dia dalam masa setahun setelah dia ni antara orang yang mendakwa Zahid lah, yang mengemukakan. Setahun lepas tu dia letak jawatan. Yalah, dia bersara lah, dia bukan letak jawatan, dia bersara. Dia bersara awal. Lepas dia bersara, siapa yang ambil alih tuan-tuan? Latifah Koya. Latifah Koya dilantik sebagai Pesuruhjaya SPRM. Pada masa itu, saya antara orang yang tak bersetuju Latifah Koya dilantik sebagai pegawai SPRM. Kerana bagi saya itu menyalahi manifesto kita yang tidak akan melantik ahli parti memegang mana-mana jawatan KP. Dan KP perlulah, terutama SPRM Polis, perlu melalui kabinet dan bukannya dilantik oleh Perdana Menteri. Sebaliknya, Mahathir mengatakan dialah yang melantik sebenarnya. Dialah yang melantik Latifah Koya kebenaran kabinet. Pelantikan Latifah Koya atas keputusan saya sendiri, Tun M. Mahathir berkata pelantikan Latifah Koya sebagai ketua SPRM baru dibuat atas keputusannya sendiri. Perdana Menteri berkata pelantikan berkenaan tidak dibincangkan dengan anggota kabinet. Tidak dibincangkan dengan kabinet. Jadi saya timbul curiosity tuan-tuan. Ni kepala otak saya punya konspirasi teori lah. Adakah Mahathir sekarang ini nak wujudkan benda, dia lantik someone, dia buat apa orang kata pertuduhan terhadap Zahid, terhadap Tan Sri Isa Samad dan sebagainya, ramai orang-orang UMNO nak jatuhkan UMNO. Kemudian orang itu mungkin ni sangkaan saya lah, Syaril Abdul tadi ada rasa macam dia ada guilty conscious. Mungkin dia ada rasa guilty conscious tu, Syukri Abdul. Syukri rasa macam ada rasa bersalah. Jadi tak tunggu 2 tahun dia terus letak jawatan, dia bersara. Dia memang dah tempoh bersara. Cuma dia dapat lanjutan 2 tahun. Tak sampai 2 tahun dia bersara. Kita tak tahu, wallahualam, dia yang lebih mengetahui kenapa dia berhenti setahun sebelum tamat tempoh. Dan kemudian tanpa berlengah-lengah masa, Mahathir terus melantik Latifah Koya sebagai ketua pengarah SPRM, menyanggah dengan keputusan manifesto Pakatan Harapan pada waktu itu agar tidak melantik apa orang kata orang-orang politik di dalam jawatan-jawatan, terutama apabila melibatkan SPRM dan sebagainya. Jadi itu menimbulkan persoalan kepada kita. Jadi kita berbalik kepada dua isu ni tadi. Dan akhirnya yang mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan isu ini tuan-tuan, isu Zahid ni. Siapa tuan-tuan? Siapa yang mengeluarkan kenyataan? Yang pertama yang mengeluarkan kenyataan tak setuju. Siapa? Muda tak setuju. Dia kata kita akan tarik sokongan, kerajaan tak dapat 23/3. Tak setuju.
Dia kata tak setuju dengan perkara ini. Maka dia akan berkemungkinan besar akan menarik sokongan. Orang kedua yang kata tak setuju dengan kes Zahid ni, siapa tuan-tuan? Tak lain tak bukan. Jeng-jeng, Latifah Koya. Mahkamah Tiada Pilihan henti bodohkan rakyat, Latifah. Juga yang dilantik oleh Mahathir. Dua-dua mengeluarkan kenyataan tak bersetuju dengan pelepasan Zahid. Tapi dua-dua ni tak pernah keluar kenyataan apabila kes terhadap Muhyiddin Yassin digugurkan. Tak ada siapa yang buat kenyataan, termasuklah Ambiga. Ambiga semalam keluar kenyataan, tak setuju. Latifah Koya tak setuju. Muda tak setuju. Dan mereka ni memang dikenali sebagai orang yang dulu incline kepada Mahathir. Tak tahulah sekarang kan. Tak adalah, ini otak bodoh saya je lah buat konspirasi teori kan. Kenapa tiba-tiba muncul watak-watak ini bila Zahid dibebaskan, tapi bila Muhyiddin Yassin dibebaskan, watak-watak ini tidak ada. Tuan-tuan pernah terfikir tak benda ni? Saya terfikir lama lah. Sebab kita kena faham. Tuan-tuan, jangan salah anggap. Tapi dulu korang cakap UMNO korup dan sebagainya. Ya. Kami cakap. Dan terbukti. Rosmah kena tangkap. Kemudian Najib dah masuk penjara. Dah terbukti kan? Apa yang kami nyatakan itu betul. NFC, kan pasal lembu tu, terbukti. Malah LCS pun terbukti. CEO dah kena tangkap. Terbukti. Betul? Dah kena dakwa lah. Tapi bersalah atau tidak, itu cerita lain. Rosmah dah didapati bersalah. Najib dah didapati bersalah. Cuma bila melibatkan kes Zahid ni, ada something is wrong somewhere. Tak, tuan-tuan, kita bercakap tentang keadilan. Bila adil tu kena pada kita, kita seronok lah. Tapi bila adil tu tak kena pada kita, kita tak seronok. Tak boleh lah macam tu. Adil tu pada semua orang. Baik dia kawan, baik dia lawan kita. Kita kena adil baik kepada kawan, baik kepada lawan kita. So, dalam benda yang saya sebutkan tadi, saya dah nyatakan bahawa ada defektif, ada perkara yang tak betul dalam pendakwaan itu. Bukan saya kata Zahid tidak bersalah atau bersalah. Kan? Bukan saya kata Zahid bersalah atau tidak bersalah. Saya tak kata demikian, itu keputusan mahkamah. Cuma saya kata there is something wrong. Yassin, dia keluarkan kenyataan. Muhyiddin persoal jika ada arahan lepaskan Zahid. Polisi PN mempersoalkan jika terdapat arahan daripada pihak atasan supaya kes Zahid 47 kes terhadap Presiden UMNO dilepaskan. Sambil menyifatkan tindakan peguam negara menggunakan kuasanya menarik balik pertuduhan sebagai sesuatu yang tidak bermoral. Muhyiddin berkata apa yang berlaku adalah titik hitam dalam keadilan negara. Tak. Kalau yang ini titik hitam, yang kes dia tu macam mana? Kalau ini dianggap sebagai titik hitam, habis kes dia tu titik apa? Kena titik. Habis kes dia tu macam mana, tuan-tuan? Itu saya kata tadi. Kalau bab dia, ini adalah keadilan. Tapi bila bab orang lain, ini adalah satu konspirasi teori, memang nak menjatuhkan Zahid. Tak. Nak menjatuhkan Zahid. Nak membebaskan Zahid. Tak. Be fair lah. Dan saya kata saya fair. Dalam UKSB, saya nyatakan kenapa saya kata saya setuju dengan hakim yang melepaskan kes Zahid. Saya setuju. Dalam kes ini pun kata, saya setuju dalam kes ini dilepas tanpa dibebaskan. Saya tak setuju Muhyiddin Yassin dilepas dan dibebaskan. Yang tu saya tak setuju. Sepatutnya dia dilepas tanpa dibebaskan. Kena rayu dulu, kemudian amend. Bukan dilepas dan dibebaskan. Rayuan sedang dibuat. Adakah kes Zahid ni akan dirayu? Of course lah, dia akan dirayu lah. Tapi saya tak tahulah, saya dengar dah dirayu dah ada proses dalam rayuan. Dan pendakwa raya akan 11 alasan kepada pendakwaan pasukan pendakwaan. 11 alasan. Yang pertama, setelah memanggil 15 saksi termasuk tertuduh, keterangan saksi ini perlu diteliti oleh pihak pendakwaan dan pihak penyiasat. Kedua, Ahmad Zahid telah mengemukakan 2 representasi kepada peguam negara, masing-masing 8 Disember dan 25 Januari. Lanjutan representasi tersebut, pihak SPRM pada 20 Januari memaklumkan kepada AGC bahawa ada perkara penting untuk siasatan lebih terperinci dilakukan. Ahmad Zahid sekali lagi mengemukakan 4 lagi representasi yang membangkitkan isu dan bukti baru yang sudah semestinya memerlukan SPRM untuk menyiasat perkara. Ada 4 lagi representasi membangkitkan isu dan bukti baru.
Surat representasi itu turut menyentuh isu siasatan dilakukan sebelum, semasa dan selepas Ahmad Zahid dituduh di mahkamah. Maka ia dikatakan dibuat secara terburu-buru, cuai, peramatang dan tidak lengkap. Macam kes UKSB itu. Perkara ini menyebabkan reputasi dan nama baik AGC selaku pihak pendakwaan SPRM selaku badan penyiasat tercemar dan dilihat melalui kacamata umum seolah-olah kedua-dua jabatan ini merupakan institusi undang-undang. Bagi tidak menafikan hak ahli parlimen bahagian itu lebih penting, tiada salah laku di sisi undang-undang, pendakwaan percaya bahawa pertuduhan terhadap pengurusi BN perlu dihentikan buat masa ini. Tetapi, hanya memberi kesan lepas tanpa bebas sehingga siasatan yang lebih menjuruh dan lengkap selesai. Maksudnya akan ada tangkapan ataupun ada pertuduhan lagi selepas ini. Mahkamah ambil balon mengenai pengumuman jemaah menteri untuk menubuhkan RCI bagi buku Tommy Thomas, Justice in the Wilderness. Dan pemimpin UMNO turut membagikan isu yang amat serius iaitu beliau menjadi mangsa pendakwaan terhadap rejim kerajaan sebelum ini. Selaras dengan penubuhan RCI, antaranya menyiasat dakwaan pelanggaran tanggungjawab profesional oleh pemegang-pemegang jawatan tertinggi dalam negara ini termasuk peguam negara. Baru-baru ini satu memo dalaman dikatakan dikeluarkan oleh AGC berkaitan kes yang sedang berjalan kini tular di media sosial. AGC mengambil tindakan. Ini sebelah ni tak perlulah terhadap perkara ini. So ada yang kata, tapi dah prima facie dia saya memetik kata Syed Saddiq. Prima facie belum tentu bersalah. Syed Saddiq dalam kes dia rasuah tu, salah guna kuasa tu, yalah, pecah manah lah. Dia ada prima facie kes itu, belum tentu bersalah. Betul lah tu. Bila masuk pembelaan, belum tentu bersalah lagi. Tak putus hukum. Jadi diberhentikan sekitar kerana ada bukti-bukti baru yang dia orang siasat. Kes Muhyiddin tu dilepas dan dibebas. Yang itu kenapa tak ada siapa yang buat bising? Yang ni tak bebas tuan-tuan. Dilepas tanpa dibebaskan. Dia ada dua. DAA, discharge amounting to acquittal. Dilepas dan dibebas. Satu lagi, discharge not amounting to acquittal. Dilepas tanpa dibebaskan. Erti kata, kalau dia lepas ini, dia boleh kena dakwa balik. Dilepas tanpa bebas ni, tak boleh dakwa balik tuan-tuan. Di atas pertuduhan yang sama, tak boleh. Walaupun ada bukti baru, tak boleh. Dalam kes Muhyiddin Yassin. Tapi dalam kes Zahid, boleh. Sebab itu saya kata, kalau kes Muhyiddin tadi, kita kena dakwa dia sebagai discharge amount, lepaskan dia discharge not amounting to acquittal. Bagi saya, Hakim Mahkamah Tinggi terkhilaf dalam kes Muhyiddin Yassin apabila melepas dan membebaskan Muhyiddin Yassin. Sepatutnya melepas tanpa membebaskan. Melepas tanpa membebaskan perkara ini. Jadi tuan-tuan, kita fikir balik Mahathir tiba-tiba keluar muda, tiba-tiba keluar Latifah Koya, tiba-tiba keluar Ambiga. Saya tengah tunggu Maria Chin lagi. Kan? Maria Chin lagi ni. Ada ke tidak? Mana tahu? Kok ada kan? Kita tunggulah kenyataan beliau nanti. Dan saya nak bawa kenyataan Zahid. Kenyataan Zahid, ada satu video dia. Kenyataan beliau sendiri dalam pengakuan bersumpah berkenaan. Saya tutup dengan pengakuan bersumpah ini. Mana ni? Sekejap. Dan ada orang tak puas hati tuan-tuan. Tak apalah. Tuan-tuan tak puas hati. Bagi saya dah terangkan apa yang patut saya terangkan. Kalau dalam kes UKSB dahulu saya setuju. Sebenarnya dalam kes ini pun saya setuju. Sebenarnya. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak puas hati, tak apalah. Itu pendapat masing-masing.